Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Wahdina lima ikhtalafa fihi minal haqqi bi'idhnik innaka tahdi man tasha' ila siratin mustaqim. Na'udzu bikalimatillahi tammah min kulli syaitanin wa hammah wa min kulli ainin lammah. Yang pertama, terimalah salam ukhuwah daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang saya ucapkan sekali lagi ke dalam sesi kita membincangkan isu-isu fix semasa yang ada kaitan dengan puasa. Kita telah berada pada sesi yang keempat. Pada sesi yang lalu kita dah bincangkan tentang penggunaan eye drop, penggunaan suntikan, dan juga penggunaan tube yang dimasukkan ke dalam saluran jantung, dan kita juga telah membahaskan berkaitan dengan penggunaan plaster, minyak dan obat sapu dan seumpamanya. Kita simpulkan pada sesi yang lepas bahawa sesungguhnya penggunaan eye drop tidak membatalkan puasa. Kita simpulkan bahawasanya penggunaan tube yang dimasukkan ke dalam saluran jantung tidak membatalkan puasa. Kita simpulkan pada sesi lalu kita mengatakan bahawa penggunaan plaster, minyak yang disapu ataupun obat-obat yang disapu ke atas kulit seseorang tidak membatalkan puasa. Dan kita juga menyimpulkan tentang injection, suntikan terbahagi kepada dua, nutritive injection dengan non-nutritive injection. Adapun non-nutritive injection, suntikan-suntikan yang tidak memasukkan bahan-bahan makanan, zat-zat makanan ke dalam badan, itu tidak membatalkan puasa. Adapun nutritive injection, yang menyalurkan bahan-bahan makanan ke dalam tubuh seseorang, itu yang diperselisihkan oleh para ulama kita. Pada hari ini insya-Allah Ta'ala kita nak bincangkan tentang dua lagi isu yang baru. Isu yang pertama yang kita nak bincangkan sebentar nanti adalah berkaitan dengan berpuasa di tempat di mana siang ataupun malam berpanjangan. Dan yang kedua adalah tentang pembersihan buah pinggang ataupun yang lebih dikenali sebagai dialysis. Jadi kita nak lihat kepada yang pertama terlebih dahulu yang ada kaitan dengan berpuasa di tempat di mana siang ataupun malam berpanjangan. Jadi kita nak bagi contohlah kepada sekalian para penonton. Di dunia ini, di sebahagian tempat kita akan lihat yang malam mereka berpanjangan ataupun siang hari mereka berpanjangan. Kita beri contoh, macam contoh negeri-negeri seperti Norway, kan? Negeri seperti Iceland, seperti Canada, seperti Sweden dan seperti Finland. Di tempat-tempat ini antum akan lihat kadang-kadang matahari itu tidak terbenam pada sebahagian bulan. Kan malam je. Kan? Dan barangkali sebahagian bulan yang lain siang aja, kan? Iaitu malam tidak datang ataupun senang kata matahari tidak terbenam. Jadi kita nak beri contoh, para ulama kita pernah membincangkan tentang isu ini, lebih tepat lagi pada 1982. 1982, para ulama kita di Majma' Fiqh Al-Islami, di International Islamic Fiqh Academy, mereka duduk dan bincangkan tentang isu ini. Jadi kata Majma' Fiqh Al-Islami, kita akan lihat yang negara-negeri yang ada kaitan dengan isu ini boleh dibahagikan kepada beberapa kategori. Antaranya adalah dua kategori yang besar. Pertama sekali adalah negeri-negeri yang mana siang ataupun malam berpanjangan selama 24 jam ataupun lebih. Apa yang kita masukkan, negeri yang jenis yang pertama ni, kategori jenis yang pertama adalah siang dia sebagai contoh adalah selama 24 jam. Dalam jangka masa 24 jam siang hari je. Ataupun lebih. Jadi saya bagi contohlah sebagai negeri, sebagai contoh lebih kurang 2 bulan ataupun lebih kurang beberapa bulan, dia cuma experience daylight sahaja. Dia tak experience night time kerana matahari tak terbenam. Bagi sebahagian kawasan pula, kita akan lihat dia akan experience night time sahaja. Kan? Dia tak nampak matahari berbulan-bulan lamanya. Jadi kalau bagi negeri yang mana berbulan-bulan lamanya mereka hanya experience daytime, siang hari, bagaimanakah mereka ingin berpuasa? Kalau mereka nak berpuasa, bila mereka akan berbuka? Jadi itu adalah contoh kategori yang pertama. Kategori yang kedua pula adalah negeri-negeri yang mana siang dan malam dapat dibezakan dalam tempoh 24 jam. In a period of 24 hours dapat dibezakan antara malam dengan siang. Which means
Dalam tempoh 24 jam, matahari terbit dan juga matahari terbenam. Cuma dia punya problem adalah pada sebahagian bulan, siang lebih panjang daripada malam. Jadi dia punya siang hari barangkali boleh lama. Sebagai contoh 20 jam. 20 jam dia experience daytime. Siang harinya adalah selama 20 jam, dia punya night time cuma 4 hours je. Ataupun pada sebahagian bulan pula, kita akan lihat malam dia berpanjangan. Malam lama sangat, manakala dia punya siang hari itu adalah pendek. Dan kebiasaannya, siang akan menjadi lebih panjang daripada malam dalam musim-musim panas. Sama. Manakala malam akan lebih panjang daripada siang hari adalah pada musim sejuk. Jadi kita lihat para ulama kita, mereka kategoriskan negeri-negeri ini kepada beberapa kategori yang besar. Jadi yang pertama tadi adalah dalam jangka masa 24 jam tak dapat dibezakan antara siang dan malam kerana siang berpanjangan, berlarutan sampai beberapa bulan. Kategori yang kedua pula, siang dan malam dapat dibezakan dalam jangka masa 24 jam, cuma siangnya adalah panjang daripada malam ataupun pada sebahagian bulan, malam dia, the night time is longer than the daytime. Jadi bagaimanakah orang-orang yang tinggal di negeri sedemikian rupa, mereka hendak melaksanakan ibadah puasa. Maka ini dibincangkan oleh para ulama kita di International Islamic Faith Academy pada 1982. Kita sekarang dah berada pada tahun 2020, lebih kurang 40 tahun yang lalu, para ulama kita telah membahaskan tentang isu ini. Dan pendirian ini masih dipegang oleh ramai di kalangan para ulama hinggalah ke hari ini. Adapun yang pertama, negeri-negeri yang mana siang ataupun malam berpanjangan selama 24 jam ataupun lebih. Kata para ulama kita, negeri-negeri sedemikian rupa hendaklah mengikut negeri yang paling dekat yang dapat dibezakan antara siang harinya dengan malam harinya. Saya ulang sekali lagi, negeri-negeri yang termasuk dalam kategori yang pertama, yang mana beberapa bulan mereka experience daytime, mereka tak experience night time. Dan beberapa bulan yang lain, mereka experience night time, mereka tak experience daytime. Bagaimana mereka nak berpuasa? Maka cara mereka melakukan puasa adalah dengan mengikut waktu negeri yang paling hampir dengan negeri tersebut, dan negeri yang mereka ikut tu mesti dapat dibezakan antara siang hari dengan malam hari dalam jangka masa 24 jam. Jadi mereka kena carilah, ataupun para ulama di sana kena berijtihad, kan, kawasan yang mana yang paling dekat, negeri yang paling dekat yang mempunyai, yang dapat dibezakan antara siang hari dengan malam hari dalam jangka masa 24 jam. Jadi cara pelaksanaan ibadah puasa mereka adalah mengikut kepada kawasan yang terdekat itu. Sama juga dengan ibadah solat mereka. Kan, mereka akan mengikut negeri yang paling terdekat yang dapat dibezakan antara siang hari dan malam hari dalam jangka masa 24 jam. Kategori yang kedua pula adalah negeri-negeri yang mana siang dan malam dapat dibezakan dalam tempoh 24 jam. Dalam tempoh 24 jam, kita dapat differentiate, dapat kita bezakan antara siang hari dengan malam hari. Cuma siang hari dia panjang, kan, boleh jadi 20 jam. Manakala malam harinya adalah 4 jam. Jadi Ustaz, kalau orang tu tinggal kat satu negeri, siang harinya 20 jam, manakala malam harinya 4 jam, jadi perlu tak dia berpuasa? Kita mengatakan hukum asalnya adalah dia wajib berpuasa. Dan kalau dia berpuasa, selagi mana dia nampak matahari, maka tidak boleh dia berbuka. Matahari kena terbenam terlebih dahulu, barulah boleh dia berbuka. Dalam erti kata yang lain, kalau siang harinya adalah selama 20 jam, maka dia hendaklah berpuasa selama 20 jam. Itu kalau sekiranya siang harinya panjang. Tapi kalau in certain months pula, kalau dia punya night time yang panjang, kan, maka siang harinya adalah pendek sedikit, maka accordingly lah dia akan, selagi mana matahari belum terbenam, dia tidak boleh berbuka puasa. Dan dalam masa yang sama juga, kata para ulama, bagi negeri-negeri yang termasuk dalam kategori yang kedua ini, kalau sekiranya siang harinya panjang sangat, 20 jam, dan orang itu memang tak larat nak berpuasa, ataupun dengan dia meneruskan berpuasa boleh memberikan kemudaratan kepada dirinya. Kata para ulama kita, tidak menjadi kesalahan bagi golongan sedemikian rupa untuk tidak berpuasa pada hari tersebut kalau boleh memudaratkan dirinya, tetapi hendaklah diqadha, digantikan
pada bulan-bulan yang lain. Jadi dalam dua-dua keadaan ini, sama ada negeri tersebut berada pada kategori yang pertama, yang tak dapat dibezakan antara siang dan malam dalam jangka masa 24 jam, ataupun yang terletak dalam kategori yang kedua, dapat dibezakan antara siang dan malam, kedua-duanya wajib berpuasa. Kan, berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan ke atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan ke atas orang-orang sebelum kamu berpuasa, la'allakum tattaqun, agar kamu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Isu yang kedua yang kita nak bahaskan pada hari ini adalah tentang pembersihan buah pinggang. Ada orang gunakan istilah pembersihan buah pinggang, ada yang gunakan istilah cuci buah pinggang, ada yang gunakan istilah dialisis. Maka kita sedang refer to benda yang sama, kan, yang ada kaitan dengan pembersihan buah pinggang. Jadi isunya adalah, Ustaz, kalau sekiranya seseorang Muslim pada siang hari bulan Ramadan, dia perlu menjalani rawatan ataupun pembersihan buah pinggang yang dipanggil sebagai dialisis pada siang hari bulan Ramadan, adakah itu membatalkan puasanya ataupun tidak? Ini yang dibahaskan oleh para alim ulama kita. Jadi sebelum kita nak lihat lebih jauh tentang perbincangan isu ini, sebahagian di kalangan para sarjana kita, mereka membahagikan rawatan pembersihan buah pinggang kepada dua kaedah ataupun dua cara. Kita baca terlebih dahulu cara yang pertama, kaedah yang pertama dalam pembersihan buah pinggang. Dilakukan melalui perantaraan alat yang dinamakan sebagai hemodialisis, di mana darah disedut ke alat ini dan alat ini pula berfungsi membersihkan darah dari bahan-bahan yang memudaratkannya. Kemudian, darah yang sudah dibersihkan itu dikembalikan semula kepada badan melalui urat nadi. Kadang-kadang ia memerlukan cecair yang mengandungi makanan yang dimasukkan melalui urat nadi. Jadi ini adalah cara yang pertama. Jadi kalau kita boleh rujuklah, kalau sekiranya kat situ ada video-video dekat internet yang menunjukkan proses ini, bolehlah kita cuba cari untuk kita memahami dengan lebih jelas tentang pelaksanaan kaedah pembersihan buah pinggang menurut kaedah yang pertama ini. Manakala kaedah yang kedua yang digunakan dalam proses pembersihan buah pinggang adalah dilakukan pada perut, di mana satu tiub dimasukkan melalui lubang kecil yang dibuat pada dinding perut yang berada di atas daripada pusat. Kemudian 2 liter bahan cecair yang mengandungi kuantiti glukos yang tinggi dituang ke dalam perut, rongga perut. Ia berada di dalam rongga perut buat beberapa ketika. Kemudian ditarik semula. Operasi seumpama ini berulang beberapa kali dalam tempoh 1 hari. Ini pula adalah kaedah yang kedua dalam melakukan pembersihan buah pinggang. Jadi apakah pandangan para ulama kita tentang isu ini? Suka saya kongsi dengan penonton sekalian, tuan-tuan dan puan-puan, yang isu ini sebenarnya diperselisihkan oleh para ulama kita tentang pembersihan buah pinggang. Ada sebahagian di kalangan para ulama kita mengatakan adalah batal puasanya, manakala ada pula di kalangan para ulama kita mengatakan adalah tidak batal puasa. Jadi apa yang kita nak kongsi dengan antum, pembersihan buah pinggang ni kata sebahagian di kalangan para ulama boleh dibahagikan kepada 2 keadaan. Keadaan yang pertama adalah sekiranya pembersihan buah pinggang tersebut, rawatan tersebut tidak disertai dengan proses membekalkan tubuh badan dengan bahan-bahan makanan yang mengandungi glukos atau yang lain-lain. Ia tidak membatalkan puasa. Jadi keadaan yang pertama, kata para ulama, kalau dia cuma melakukan rawatan dialisis tersebut dan dia tidak melibatkan kita masukkan ke dalam badan tersebut bahan-bahan yang mengandungi zat makanan seperti glukos, maka kata para ulama itu tidak membatalkan puasa. Manakala situasi yang kedua, kalau sekiranya rawatan dialisis tersebut disertai ataupun melibatkan proses membekalkan tubuh badan dengan bahan-bahan makanan, dengan zat-zat makanan yang mengandungi glukos dan seumpamanya, maka isu inilah yang diperselisihkan oleh para ulama kita. Jadi kalau rawatan dialisis tersebut melibatkan memasukkan dalam badan
zat-zat makanan, contoh adalah seperti glukos yang boleh memberikan kekuatan kepada badan tersebut, maka isu ini yang diperselisihkan oleh para ulama kita. Kan? Ada sebahagian di kalangan para ulama seperti International Islamic Fiqh Academy, mereka mengatakan batal puasa. Kan? Manakala sebahagian di kalangan para ulama pula, sebagai contoh adalah pendirian yang pernah dikeluarkan oleh Komiti Fatwa MUIS, Majlis Ugama Islam Singapura, mereka lebih cenderung kepada pandangan yang mengatakan adalah tidak batal. Yang pertama tidak batal, yang kedua pun tak batal. Kalau tidak melibatkan memasukkan bahan makanan, according to MUIS tak batal. And kalau memasukkan zat-zat makanan, maka itu juga adalah tidak membatalkan puasa tersebut. Kan? Itu adalah pendirian Majlis Ugama Islam Singapura berkaitan dengan isu ini. Bahkan pernah disebutkan dalam panduan yang diberikan oleh Majlis Ugama Islam Singapura, Fatwa Komiti, mereka mengatakan kalau sekiranya boleh ditangguhkan, dilambatkan rawatan dialisis tersebut selepas matahari terbenam, itu adalah lebih baik sebagai mengambil langkah berjaga-jaga. Tetapi kalau sekiranya tidak boleh ditangguhkan, ada kemudaratan kalau ditangguhkan selepas matahari terbenam, iaitu pada malam hari, maka boleh dilaksanakan pada siang hari. Dan kalau dilaksanakan pada siang hari, itu tidak membatalkan puasa menurut pandangan Majlis Ugama Islam Singapura. Fatwa Komiti Majlis Ugama Islam Singapura. Dan kalau sekiranya berpuasa itu boleh memudaratkan pesakit tersebut, dia dah lakukan rawatan dialisis, dan kalau sekiranya dengan berpuasa boleh memudaratkan kesihatannya, maka hendaklah dia berbuka puasa. Jadi sebagai kesimpulan pada sesi hari ini, kita bincangkan dua perkara. Perkara yang pertama kita bincangkan adalah puasa di tempat-tempat yang mana siang ataupun malam berpanjangan. Kita mengatakan cara berpuasa di negeri-negeri ini bergantung kepada keadaan. Kalau tak dapat dibezakan antara malam dengan siang dalam jangka masa 24 jam, maka negeri seperti ini dia kena ikut negeri yang paling hampir yang dapat dibezakan malam dengan siang dalam jangka masa 24 jam. Kalau sekiranya dapat dibezakan antara malam dengan siang dalam jangka masa 24 jam, siang harinya adalah terlalu panjang seperti 20 jam, maka wajib bagi orang-orang yang tinggal di negeri sedemikian rupa untuk berpuasa selama 20 jam. Tapi kalau sekiranya dengan berpuasa selama 20 jam tersebut boleh memberikan kemudaratan kepada sebahagian golongan orang-orang yang tinggal di negeri tersebut, boleh mereka berbuka puasa dan diwajibkan ke atas mereka qada untuk bayar semula pada bulan-bulan selepas bulan Ramadan. Isu yang kedua yang kita bahaskan tadi adalah tentang pembersihan buah pinggang. Kan isu ini dia ada dua keadaan. Keadaan yang pertama adalah kalau sekiranya proses tersebut, rawatan dialisis tersebut tidak melibatkan memasukkan zat-zat makanan, maka itu tidak membatalkan puasa. Tetapi kalau sekiranya rawatan dialisis tersebut melibatkan memasukkan zat-zat makanan kan ke dalam tubuh badan pada siang hari bulan Ramadan, itulah yang diperselisihkan oleh para ulama kita. Adapun pendirian yang pernah dikeluarkan oleh Fatwa Komiti Majlis Ugama Islam Singapura itu tidak membatalkan puasa. Jadi sampai di sini sahaja yang ingin saya kongsi dengan tuan-tuan dan puan-puan pada sesi kita kali ini. InsyaAllah kita akan bertemu pada sesi kita yang akan datang dalam kita membahaskan isu-isu yang lain yang ada kaitan dengan puasa. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.